بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قد ضاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini masuk kepada tanggal 11 daripada bulan Syaban, maka pada malam hari ini malam yang ke-12 daripada bulan Syaban, dan hari Sabtu ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maka pada hari Sabtu ini insya-Allah akan masuklah kita pada malam daripada yang penuh dengan barakah, iaitu nisfu Syaban, dan disunahkan kita pada hari Sabtu ini untuk kita sama-sama beribadah, iaitu dengan kita membaca Yasin 3 kali, membaca doa nisfu Syaban, dan juga pada malam harinya disunahkan kita untuk berqiyamul lail, menghidupkan malam tersebut dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda dijelaskan dalam beberapa hadis-hadis qudsi memperjelaskan ala ketahuilah man, barang siapa yang meminta ampun fa aghfirullah, ala man min mustaghfirin fa aghfirullah, ala man min mustarzikin fa arzukulah. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minta ampun maka akan aku ampunkan dosanya, kata Allah Taala. Dan barang siapa yang minta rezeki maka aku akan kurniakan dia rezeki. Dan barang siapa yang mempunyai hajat itu dan ini semuanya dikabulkan oleh Allah Taala sehingga terbitlah matahari. Dan hari Ahad disunahkan kita untuk berpuasa. Berarti hari Sabtu begitu habis solat maghrib kita pun jatuhkan niat, sahaja aku puasa esok hari 15 Syaban kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkatkan kita insya-Allah.
Ya, dan insya-Allah hari Sabtu ini nisfu Syaban saya berada di jiran awak sini, iaitu Masjid Al-Amin, sorry jiran pula. Ya, Masjid Al-Amin, ya, dekat Teluk Belanga para jemaah sekalian. Ya, dekat Teluk Belanga. Ya, dekat dengan Sentosa. Begitu dia para jemaah sekalian. Lepas nisfu Syaban, siapa nak naik kabel car boleh insya-Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, untuk tidak buang masa, mari sama-sama kita mulakan pengajian kita, Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang kelima diperjelaskan orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengenalinya pasti akan hormat dan segan, dan apabila dia sudah bergaul, iaitu sudah sudah kenal Rasulullah SAW dan mengenali baginda, maka terbukti keindahan akhlak Rasulullah SAW sehingga dia sangat mencintai baginda. Ini sifat Nabi SAW. Pepatah bahasa Melayu kita bilang apa? Tak kenal maka tak cinta para jemaah sekalian. Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya, kita tak kenal kitab Syama'il Muhammadiyah, kita tak kenal Imam Tirmidzi, tapi bila kita try kenal-kenal dengan dia, baca riwayat hidup dia, jatuh cinta kita dengan dia. Buka kitab dia, Masya Allah, dia bawa kita kenal Nabi SAW. Begitu juga kitab Al-Bushra para jemaah sekalian. Kita tak pernah jumpa Sayyidatina Khadijah, tapi sebut nama dia saja sudah lah isteri Nabi. Sudah ada satu touching yang menyentuh hati kita. Bila buka kitab dia baru kita tahu, Masya Allah. Ya, perhatikan para jemaah sekalian bila kita membaca kitab. Ya, sebab itu disebutkan di dalam beberapa keterangan-keterangan dari segi bab adab para jemaah sekalian, ya, kadang-kala pengarang-pengarang kitab ini mereka tak jumpa dengan orang yang mereka bicarakan, tak jumpa mereka, tetapi mereka boleh kupas dan mereka boleh jelaskan seolah-olah mereka hidup satu zaman dengan mereka. Inilah dia uniknya, dan inilah dia apa kita bilang spesialisnya pengarang kitab tersebut. Sebab apa? Bila mereka karang kitab tersebut, mereka dibukakan pintu oleh Allah Ta'ala, difutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh juga para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, selalu kita bilang Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, betul tak para jemaah sekalian kan dia? Baik. Siapa pernah jumpa Imam Syafi'i? Tak pernah jumpa pun. Tak pernah jumpa pun. Ya, kita pun tak tahu macam mana Imam Syafi'i. Tahu-tahu kita belajar sejarah dia, dilahirkan di Gaza, Palestin sana. Dilahirkan di Gaza. Meninggal di mana? Meninggal di Mesir. Masya Allah. Jauh ya merantaunya Imam Syafi'i ini. Dari Gaza sampai ke Mesir para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, walaupun sekarang Gaza ini perbatasan dengan negeri Mesir. Ya, Rafah perbatasan dengan negeri Mesir para jemaah sekalian. Merantau dia. Tapi Imam Syafi'i pernah jelaskan para jemaah sekalian. Apa beliau jelaskan? Zaman dia tu tidaklah seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ni teknologi canggih. Buktinya, awak datang kat masjid, ada orang yang tak dapat datang masjid, nak datang tak dapat datang masjid, masjid buat live streaming. Ni kamera ni. Ya, mereka boleh lihat kita tengah live streaming ni. Ya, hello, apa khabar awak baik? Ya. Ya. Tengok para jemaah sekalian. Apa kata Imam Syafi'i? Setiap tubuh badan manusia itu ada berjuta-juta sel. Satu sel boleh simpan berjuta-juta maklumat. Masya Allah. Mana dia dapat keterangan tu?
Zaman dia ada tak alat-alat canggih zaman sekarang? Tak ada. Tak ada alat canggih zaman sekarang, tak ada. Tak macam sekarang. Ha. Awak tengok orang-orang dulu-dulu bila kahwin, ya, lepas kahwin dikurniakan zuriat, ngandung, hamil isterinya. Pergi hospital tak? Orang dulu-dulu kampung-kampung pergi hospital, tak ada. Ya. Beranak di mana? Melahirkan mana? Di rumah. Ya. Adalah mak bidan tu tahulah dia nak buat apa. Ya. Dia ramuan ini, ramuan ini, ramuan ini, kena minum tu, minum ni, minum tu, sapu minyak tu, sapu minyak ni, urut sana, urut sini. Tahu-tahu waktu nak melahirkan, ada orang perempuan senang melahirkan, ada orang perempuan susah melahirkan, tapi beranak. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat tak? Sehat, Alhamdulillah. Kalah dengan keadaan zaman sekarang yang penuh dengan macam-macam teknologi. Zaman dulu kampung-kampung, orang perempuan hamil, ada makan ubat? Tak ada. Tak ada makan ubat pun. Zaman sekarang macam-macam pil kena makan. Betul tak betul? Itu dia. Maka begitulah dia. Tak kenal maka tak cinta. Itu bukti keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, belum pernah aku melihat seorang yang setanding dengan baginda sama ada sebelum kelahirannya ataupun selepas baginda meninggal dunia. Berarti apa? Nabi SAW ini sebelum dilahirkan, tak ada orang yang dilahirkan seperti Nabi SAW. Dan bila Nabi meninggal, tak ada satu orang pun yang dapat meninggal seperti meninggalnya Nabi SAW. Macam mana meninggalnya Nabi SAW? Yang pernah saya ceritakan, malaikat maut minta izin dengan Nabi nak cabut nyawa Nabi. Kata malaikat maut, belum pernah terjadi ke atas satu Nabi pun. Nabi Musa aku kena sepak. Buta mata malaikat maut. Kena sepak dengan Nabi Musa. Nabi Musa marah dia. Aku ni Nabi tau. Kau kurang hajar. Itu dia. Para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini nak menunjukkan Nabi SAW, Nabi kita ni agung. Nabi kita ni mulia. Nabi kita ni hebat. Masya Allah. Wah, sedap kopi hari ni. Masya Allah. Baik, hadis yang ke-8 pula para jemaah sekalian daripada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ni siapa para jemaah sekalian? Hasan bin Ali ini ya adalah anaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya dinikahkan dengan Sayyidatina Fatimah, ada dua orang anak, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Itu dia. Ya. Beliau memperjelaskan, aku belum Sayyidina Hasan mati diracun para jemaah sekalian. Ya, mati diracun Sayyidina Hasan itu. Sayyidina Husain mati dipenggal kepalanya. Aku pernah bertanya mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pakcik aku, iaitu dari sebelah ibu, ya, yang bernama Hind bin Abu Halah, ya, pakcik dari sebelah ibu. Perkataan bahasa Arab, pakcik dari sebelah ibu, mak kita punya adik lelaki ataupun abang lelaki tak disebut ami. Dalam bahasa Arab pakcik tu dipanggil ami. Tapi kalau sebelah mak dipanggil khal. Ya, kalau lelaki pakcik dipanggil khal. Kalau perempuan dipanggil khalah. Ya, kalau sebelah bapa dipanggil ami. Ya, kalau itu pakcik. Kalau makcik dipanggil ammah. Ya, makcik. Belajar sikit-sikit bahasa Arab para jemaah sekalian. Ya. Hind bin Abu Halah adalah orang yang banyak mengetahui sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat berharap Hind dapat menceritakan beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku mau mengenalinya dan mencontohi baginda. Tengok para jemaah sekalian,
cucu nak kenal dengan datuk. Bukannya maksudnya di sini bukan cucu tak kenal dengan tok je. Mana ada cucu tak tahu dengan nenek dengan datuknya? Pasti tahu. Tapi di sini nak diberitahukan kepada kita, nak disampaikan kepada kita pelajarannya apa yang nak kita dapat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman wa mufahhaman. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lelaki yang fahman. Fahman tu berwibawa para jemaah sekalian. Wa mufahhaman dan sangat berwibawa. Berwibawa ni macam mana para jemaah yang dirahmati Allah? Ya, kadang-kala berwibawa ni kita sebut nama dia saja kita dah wow. Tu dia. Tu berwibawa. Apatah lagi kita nampak dia, jumpa dia. Tu dia. Apatah lagi orang ini berwibawanya kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Saya kasih contoh para jemaah sekalian. Saya kasih contoh. Hari Jumaat lepas, sesiapa yang dapat hadir majlis Rasulullah, awak boleh tengok masjid tak cukup tempat. Saya difahamkan sampai jemaah perempuan terkeluar, Masya Allah. Ya. Siapa datang? Ya, kita jemput guru kita datang. Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, Masya Allah. Begitu hari Selasa keluar posternya, tak sampai setengah jam sudah mencecah kepada 900 orang dah share poster. Tu hari Selasa kita keluarkan poster. Hari Rabu kita keluarkan poster 700. Hari Khamis kita keluarkan poster 800. Masya Allah. Hari Jumaat sendiri, subhanallah. Ya, akhirnya bagaimana para jemaah sekalian, kita tengok masjid tu penuh orang, subhanallah. Tengok, baru keluar poster je. Ya. Sampai Ustaz tanya dengan saya, Ustaz Hasan, saya kena sampai masjid pukul berapa? Saya punya ceramah pukul berapa? Jadi saya bilang, Ustaz nak solat maghrib di masjid boleh, nak solat isyak pun boleh terpulang kepada Ustaz. Ya, kami tunggu Ustaz, insya-Allah. Okey, macam gitu saya solat maghrib di rumah saja ya. Rumah saya dekat saja. Baik Ustaz. Nanti insya-Allah sebelum isyak tu saya sampailah. Baik Ustaz. Tapi sebelum maghrib masjid dah penuh. Masjid dah penuh para jemaah sekalian. Bila dia datang, Masya Allah, berubah suasana. Dengan dia datang, dia duduk. Masya Allah, subhanallah. Tengok para jemaah sekalian. Ni nama dia berwibawa. Kenapa dia boleh jadi macam ini? Sebab orang yang memuliakan Rasulullah, maka Allah muliakan dia. Ya, Allah muliakan dia. Ya. Kenapa? Saya kasih lagi satu contoh. Depan mata kita sekarang ni ada contohnya. Kenapa kita punya kelas ni, majlis kita ni, kuliah duha kita ni dah tidak dekat tingkat 3 lagi? Apa pasal? Sebab tak cukup tempat. Maka kena pindah pergi ruang solat. Apa pasal? Ustaz Hasan lah. Gara-gara Ustaz Hasan ke? Tidak. Ya. Gara-gara jemaah ke calling ke? Tidak. Hakikatnya saya dan awak, hati kita semua sayang dan cintakan Rasulullah, maka Allah muliakan kita. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang muliakan Rasulullah, dia tidak akan rugi. Dia tak akan rugi. Tidak akan rugi. Ya. Tidak akan rugi, Masya Allah. Saya tadi keluar dari rumah, saya hari ini tak sempat, keluar lambat sikit. Biasa saya naik MRT jalan-jalan sampai kat Sembawang, nanti saya turun, kadang-kadang kalau lapar saya pergi makan kejap, ya, baru nanti saya naik teksi, saya datang sini. Tapi tadi lambat, tak boleh. Jadi terus saya naik Grab. Ya. Perjalanan dia tak jam, tapi dia slow traffic. Ya. 70 km per hour. Ni dari Bedok nak sampai Sembawang ni, Allahu Akbar. Saya dah tengok time dah.
Ini lagi separuh perjalanan ni. Dah nak dekat pukul 9 tak sampai-sampai ni. Takkan nak sampai pukul 9.30. Lambat nanti. Ya. Jadi bagaimana? Saya niat. Mudah-mudahan sempat sampai. Dapat jumpa jemaah. Saya baca selawat. Sepanjang perjalanan tu saya baca selawat. Top sampai. Lagi 2 minit 9 suku. Tengok. Maka tak rugi. Tak rugi. Dekatkan diri dengan Rasulullah dengan cara apa sekalipun. Apatah lagi dekatkan diri dengan baca selawat pada Rasulullah. Azim, agung. Apa problem semua hilang. Problem dunia, problem apa, semua hilang. Dekatkan diri kita pada Rasulullah. Setiap dari diri kita mesti ada, kalau bahasa sekarang, mesti ada WhatsApp dengan Rasulullah. Apa nombor WhatsApp dia? Starhub pun tak ada, Singtel pun tak ada, M1 pun tak ada, para jemaah sekalian, tak ada. Habis dia punya network apa? Network dia adalah selawat. Ya. Kalau awak nak telefon Rasulullah pakai Starhub kena bayar tau. Singtel kena bayar, M1 kena bayar. Selawat free. Rasulullah kasih awak present lagi tu. Present dia apa? Awak baca selawat kan, nanti di akhirat kumpul dengan Rasulullah. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Bagaikan rembulan yang bersinar di malam purnama. Masya Allah. Atwala min marbu', baginda lebih tinggi daripada yang sederhana. Wa aqsara minal musyadzab, dan lebih rendah daripada orang yang sangat tinggi. Azimal hamah, kepalanya besar. Maksud kepala besar tu apa? Bukan Rasulullah ni orang yang bongkak, tapi apa? Terletak ciptaan Allah Ta'ala, kepalanya cantik, tubuh badannya cantik, berjalannya cantik, segala-galanya cantik. Memang tidak ada cacat cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Engkau telah diciptakan dengan ciptaan yang tidak ada cacat cela sama sekali, tak ada sifat aib sama sekali, seolah-olah seperti engkau sendirilah yang minta diciptakan sebegitu. Tengok para jemaah sekalian. Ya, ini dipuji Rasulullah dengan pujian seperti ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah. Dan dijelaskan lagi, rajila syar'i, rambutnya ikal beralun. Inin farakat aqiqatuhu farraqaha, apabila rambut bahagian depannya terburai, baginda melihat belahan dua. Wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaih idza huwa waffarahu azharal laun. Sekiranya tidak membelah dua, ujung rambutnya dibiarkan sampai ke cuping telinga, namun tidak melampauinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi rambutnya sebagai wafrah. Apa wafrah? Awak boleh tengok dekat kitab awak. Rambut yang hampir menyentuh dan tidak melebihi daun telinga disebut wafrah. Jikalau melebihi daun telinga disebut limmah. Dan yang menyentuh bahu disebut jummah. Urutannya adalah waw, wafrah, lam, limmah, jim, jummah. Ini dari segi perkataan bahasa Arab. Ya, dari segi perkataan bahasa Arab. Warna kulitnya putih bersinar kemerah-merahan. Jadi apa maksudnya ni para jemaah yang dirahmati Allah? Ya, kenapa boleh ada 3 perkataan keluar dekat sini? Wafrah, limmah, jummah. Ingat para jemaah yang dirahmati Allah, ya, jangan lupa. Kerana Nabi SAW adalah bangsa Arab Quraisy, yang mana bangsa Arab Quraisy itu adalah bangsa Arab yang paling tinggi, yang paling mulia, ya, yang paling bagus, yang paling baik, best of the best.
maka akhirnya bahasa Arab pun jadi suatu bahasa yang sangat mulia, sangat hebat. Sampai pernah dijelaskan, ana Arabi, kata Nabi, aku bangsa Arab. Wa lughati Arabi, dan bahasa aku bahasa Arab. Wa lughatul jannah Arabi, dan bahasa syurga itu bahasa Arab. Ini dijelaskan oleh para alim ulama. Ya, maka dengan Nabi SAW diutuskan sebagai bangsa Arab, maka bangsa Arab itu terangkat. Bahasa Arab itu termuliakan dengan Nabi SAW. Walhasil pada zaman tersebut bangsa Arab tak ada benda apa-apa pun. Kenapa saya mengatakan tak ada benda? Awak pernah dengar tak kalau kita belajar sejarah, ya, disebut apa? Arab Jahiliyah. Betul tak? Apa maksud Jahiliyah? Jahiliyah. Jahil. Apa arti jahil? Bodoh, tak tahu apa-apa. Buktinya, sebelum Nabi SAW diutuskan, apa jadi orang Arab para jemaah sekalian? Kalau isteri dia mengandung, beranak, dapat anak perempuan, kebiasaannya mereka, kebanyakannya mereka, dia bunuh anak perempuan tu dengan dia tanam hidup-hidup. Kenapa dia buat macam gitu, Ustaz? Sebab fahaman mereka memperjelaskan anak perempuan itu tidak membawa keberuntungan. Bahasa kasar kita bilang apa? Suih. Tapi datang Nabi SAW, apakah dibunuh? Tidak. Bahkan Nabi mengangkat martabat manusia. Mengangkat martabat orang perempuan. Mengangkat martabat orang lelaki. Macam mana diangkat martabat tersebut? Diangkat martabat itu adalah apa? Sebab dulu orang perempuan di zaman Arab Jahiliyah itu dianggap seperti tidak mendatangkan keberuntungan, ya, tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Maka orang perempuan itu di zaman Arab Jahiliyah disamakan seperti seekor binatang. Ya, kalau kita buka sejarah. Apa maksudnya tu, Ustaz? Maksudnya, kalau nak digunakan, gunakan. Tak nak digunakan, campak mana-mana, campak pun campak. Kalau tak nak digunakan, orang lain nak, ambil lah. Ni cara dulu-dulu. Dan kebanyakan mereka pada zaman tersebut, sampai ke zaman Romawi, zaman Rom, kerajaan Romawi, sama para jemaah sekalian. Bahkan kalau kita buka sejarah, banyak orang-orang perempuan di zaman tersebut sampai ke zaman Parsi, kerajaan Parsi, kerajaan Romawi, orang perempuan tu ada kalanya tak diberi izin pakai baju, biar dia telanjang jalan gitu. Ya, tapi datang Nabi SAW. Bagaimana Nabi muliakan? Turun ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat martabat manusia, yang mana akhirnya orang perempuan itu bukannya seperti yang mereka jelaskan, yang mereka maksudkan, tapi di dalam agama Islam ia menghargai manusia. Ya, menghargai manusia. Ya, bagaimana dia menghargai manusia sampai akhirnya orang perempuan itu ditutup dengan cantik. Ditutup dengan cantik, macam mana? Datanglah hukum aurat. Datanglah hukum berjilbab. Ya. Datanglah bahasa kita bertudung. Cantik tak cantik? Cantik. Gara-gara dia berjilbab lah, gara-gara dia bertudung lah, akhirnya orang perempuan kenal dengan tudung siapa? Tudung kalau awak pergi Malaysia, kedai Siti Khadijah, betul? Ada lagi boleh beli online. Tudung siapa? Tudung Nilofa, betul tak betul? Tengok para jemaah sekalian. Cantik tak cantik? Cantik, masya-Allah. Ya. Kita tengok hari ni. Ada pakai warna hitam, ada pakai purple, ada pakai biru, ada pakai kuning, ada pakai color terang, ada pakai color gelap. Cantik sebab. Tengok agama Islam. Mengangkat martabat Nabi SAW. Ada juga orang lelaki di zaman Arab Jahiliyah, di zaman Romawi, di zaman Parsi, di zaman raja-raja yang lain. Orang lelaki dibuat seperti binatang. Bagaimana? Yaitu yang terjadi maksiat lelaki dengan lelaki.
mereka berliwat. Na'udzubillah min dzalik. Datang agama Islam, tak boleh. Maka tertutup ya sifat orang lelaki bagaimana, begitu dan begini. Juga di zaman jahiliyah, orang lelaki sebelum datang agama Islam, berapa banyak isteri dia? Bukan 4, bukan 3, bukan 2, bukan 1. Ada orang lelaki isteri dia sampai 70 orang. Ya. Tapi bagaimana? Dia namakan ini isteri aku. Tapi bila dia rasa dia bernafsu dengan isteri yang nombor 20, dia balik. Isteri 20 sakit ke tak sakit ke? Ya, maaf kata boleh dijimat ke tidak ke? Dia pakai je. Ini zaman dulu. Tapi datang agama Islam. Cantik tak? Cantik agama Islam. Dikasih undang-undang, ya. Dikasih undang. Kenapa tangan aku gatal hari ni? Tangan kiri gatal, tangan kanan gatal. Ya. Nak dapat rezeki, rezeki apa tu? Sebut isteri je gatal-gatal lah. Macam mana ni? Adalah ya. Hai, ini hari kita tak bawa dia, bolehlah cakap kan. Kalau bawa dia tak boleh. Maka datang hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana yang dinamakan orang lelaki-lelaki tu? Memanglah orang lelaki-lelaki dia diberikan keizinan, memang hukum dari Allah Ta'ala, memang boleh kahwin sampai 4, boleh, tak apa, tak jadi masalah. Ya, dia kalau nak isteri dia banyak, lebih dari 4 pun boleh, dengan syarat kahwin 1, cerai, mati ke bagaimana, lepas tu dia kahwin lagi, lepas tu dia lepas tu cerai, dia kahwin lagi, dia sampai 10 kali, 100 kali pun tak apa, sebab baru dia ada 1 isteri. Sebab dia kahwin cerai. Tu dia. Tapi kalau tak cerai, dia nak banyak isteri, maksimum 4. Cerita selesai. Tak boleh lebih dari 4. Ya, itu pun kena faham. Kena faham para jemaah sekalian. Kena faham apa Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau tak mampu ya untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri engkau, cukup 1. Sebab tu selalu saya cakap, saya isteri 1 dah pakai Ventolin. Kalau 2, 3 LPG tu gas pun. Tengok. Ya, dan juga bagaimana agama Islam mengajarkan bagaimana kalau sudah nikah kahwin, bagaimana suami itu jadi. Ya, memanglah suami itu bos, suami itu king. Ya, tapi jadi bos yang baik, king yang baik, tak boleh pentingkan diri sendiri. Jadi bos yang baik, king yang baik, kena minta pendapat queen. Betul tak betul? Para jemaah sekalian. Kena dengar pendapat queen juga. Kalau queen minta jalan-jalan, bawalah pergi jalan-jalan. Walaupun keluar rumah, masuk balik. Okeylah. Betul tak betul para jemaah sekalian? Walaupun begitu kan dia. Tu dia. Ya, itu dia. Dan queen pula bagaimana? Agama Islam datang. Bagaimana? Queen pula bagaimana? Dia queen. Macam mana pun tetap dia queen. Dia tak akan jadi king. Ya, macam mana pun, macam mana sekali dia boleh berpendapat, tapi keputusan bukan tangan dia. Akhirnya queen tu bagaimana? Queen tu sebagai apa? Pendampingnya king. Tu dia. King yang baik nak buat keputusan, kena meeting dengan queen. Jadi baru nama king yang baik. Tu dia. Tengok para jemaah. Cantik tak agama Islam bawa? Kalau tak ada agama Islam, ya, senang cakap lah. Saya selalu cakap apa? Kalau tak ada Rasulullah, datang agama Islam? Datang tak agama Islam? Datang. Kalau tak ada Rasulullah, bulan Ramadan ada? Lailatul Qadar ada? Kalau tak ada Rasulullah, Quran ada? Tak ada. Kalau tak ada Rasulullah, Kaabah tu mulia ke? Kalau bukan Rasulullah cium Hajar Aswad, siapa nak pergi cium? Bayangkan batu ni para jemaah sekalian, batu. Awak tak cium tu Hajar Aswad, sakit tak? Sakit ke tak sakit? Luka ke tak luka? Awak pergi Mekah tak cium Hajar Aswad, tak boleh balik Singapura. Ada buat macam tu? Tak ada. Sayyidina Umar sendiri cakap, wahai batu, engkau dicium tidak akan menjadikan manfaat. Tak cium pun kau tak dapat nak mencederakan aku, tapi aku kalah dengan kau.
sebab Rasulullah cium kau. Habis cerita, selesai. Tengok para jemaah sekalian. Walaupun Hajar Aswad itu batu dari syurga sekalipun, tapi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulialah tersebut. Kenapa agama-agama lain tak segagah agama Islam? Kenapa zaman sekarang mana pelosok dunia kita pergi, awak pergi ke kutub selatan, kutub utara, kutub timur, kutub barat, masuk hutan, keluar hutan, masuk laut, keluar laut, mana sekalipun pasti akan jumpa orang Islam. Tak banyak sikit, betul tak betul para jemaah sekalian? Sejarah membuktikan, tak boleh tipu para jemaah sekalian, tak boleh tipu. Neil Armstrong sampai ke bulan, dia jejak kaki di bulan, apa dia dengar? Sejarah tak boleh tipu. Nak tutup macam mana pun tak boleh tipu. Apa dia dengar? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agung tak agung Nabi Muhammad SAW? Maka umat terdahulu yang mendahului kita telah nampak Rasulullah. Telah hidup satu zaman dengan Rasulullah. Tahu macam mana Rasulullah pegang gelas, Rasulullah minum tu macam mana tahu. Mereka cukup dengan tarik nafas. Tahu Rasulullah pernah jalan sini ke tak pernah. Sebab itu dia cinta. Orang sekarang kita bilang mahabbah. Betul? Sekejap lagi kita nak baca kitab ni. Sayyidatina Khadijah. Siapa di antara para jemaah muslimat di sini yang nak sangat jumpa Sayyidatina Khadijah? Siapa? Semua nak jumpa. Kenapa awak nak jumpa dia? Kalau awak tinggal kat Wulan ke, dekat Sengkang ke, dekat Bedok ke, dekat Yishun ke, mana, pernah jumpa dia? Dia tengah makan nasi lemak. Pernah dengar? Tak pernah. Tapi apa pasal? Isteri Rasulullah. Selesai. Itu jawapan dia, selesai. Isteri Rasulullah. Tengok. Sampai sekarang. Ustaz, saya tak ada lah kitab ni. Dok. Sampai ada orang jemaah kita niat dekat belakang tu. Ya, belilah tak apa. Saya nak wakaf. Dia bilang dalam. Betul tak? Ya. Sebab apa? Cintakan Sayyidatina Khadijah. Apa saya cinta Sayyidatina Khadijah? Rasulullah. Sampai-sampai dijelaskan bila Sayyidatina Khadijah tu mimpi. Dia mimpi apa para jemaah sekalian? Ada keterangan yang kuat, yang popular, jelaskan dua macam. Satu, bulan jatuh ke riba. Lagi satu, Sayyidatina Khadijah masuk dalam bulan. Dia tanya dengan pakcik dia, Waraqah bin Naufal. Apa tanda mimpi ni? Makna dia apa? Apa kata Waraqah bin Naufal? Ni tingkap rumah kau ni, buka sekarang. Kenapa? Nanti kau nampak tu bulan. Bila dia buka, dia terkejut nampak cucunya Abdul Muttalib, putranya Sayyidatina Aminah, anak kepada Sayyidina Abdullah, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu sedang berjalan. Yang namanya orang perempuan jatuh cinta, macam ya, kalau ada di kat sinilah, ya, yang dulu ada orang datang rumah awak masuk Minang, macam awak keluar rumah tengok ke tak, ngendap-ngendap sikit-sikit je, ya, nak angkat dulang tahu air pun tak nak, malu, betul tak betul? Ya, tengok tak cerita seniman punya labuk tu, makan nak Aziz agar-agarnya tu Sudin agar-agarnya, betul tak betul baca sekalian?
Begitulah Sayyidatina Khadijah. Dia nampak Rasulullah kerana itu tafsiran mimpi dia. Dia tutup, lari masuk bilik. Malu. Tengok. Itu pandangan cinta pertama. Hebat tak hebat Rasulullah? Agung tak agung Rasulullah? Cuma itulah. Zaman sekarang kadang-kala terlalu macam-macam kerenah. Tak boleh. Agung-agungkan Rasulullah. Nanti boleh jadi syirik. Tak boleh besar-besarkan Rasulullah. Dah cukup. Baca selawat sikit-sikit sudah tak apa. Ya. Kan macam-macam keterangan zaman sekarang kan. Jawapan saya senang aja. Ya, kita nak gaduh-gaduh pun tak bagus jemaah sekalian. Zaman sekarang orang banyak bunuh orang, betul tak betul? Ya, nyawa orang tu tak ada harga. Ya, tengok dekat negara tu. Ya, dia nak bom, dia nak bunuh, dia bunuh, betul tak betul? Ya, senang aja jawapan saya. Okeylah, kalau macam itu kau jangan baca selawat pada Rasulullah. Nanti mati jangan minta tolong sama Rasulullah. Habis nak baca selawat pada Firaun. Biar nanti mati Firaun datang tolong. Ya. Nanti kalau kita bilang engkau ni masuk neraka, marah tak? Marah tak orang? Tak marah. Biar Firaun datang tolong. Apa salahnya kita buat sesuatu kerana kita sayang Rasulullah. Allah tu sayang Rasulullah. Bahkan boleh dijelaskan Allah paling sayang pada Rasulullah. Sebab hari Sabtu ni lah cerita dia para jemaah sekalian. Hari Sabtu lah cerita dia. Apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli wa sallim barik. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Hari Sabtu ni cerita dia. Kenapa saya baca ayat ni? Buka dalam tafsir. Hari Sabtu ni lah, malam nisfu Syaban ni lah ayat tu turun pada Rasulullah. Ini Al-Quran, ini ayat ni khas untuk Rasulullah. Buka terjemahan dia. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sedang berselawat ke atas Rasulullah. Ya. Berarti kalau Allah selawat pada Rasulullah, Allah sayang Rasulullah. Apa salahnya kalau kita sayang Rasulullah? Ialah memang kita tak boleh nak menandingi sayangnya Allah pada Rasulullah. Sayangnya kita apalah. Sebab apa? Kita bukan Allah. Tapi ini perintah Allah. Ada orang berani jelaskan apa? Ya, mana Allah suruh kita baca selawat? Buta mata dia, pekak telinga dia, buta lagi, hati dia buta pada jemaah sekalian. Terus terang cakap, memang sebuta-butanya dia. Ni dia haram jadah betul ni. Marah aku bab ni. Dah. Ya, apa pasal para jemaah? Tengok Allah Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Tanya diri kita. Cuba kalau ada orang cakap dengan kita, engkau ni tak ada iman. Marah tak? Marah kita. Tapi Allah sebut ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu semua. Apa arti berselawatlah kamu semua? Allah perintah kita untuk selawat. Saya kalau cakap dengan awak, para jemaah sila duduk. Berarti apa? Saya perintahkan awak untuk duduk. Ya. Boleh saya cakap dengan awak semua, duduk. Boleh. Tapi tengok cara Allah sebut tu. Allah nyatakan dalam Al-Quran. Tinggi sastra bahasa Arabnya. Tengok saya cakap dengan jemaah semua. Para jemaah silakan duduk. Daripada saya cakap, oi duduk. Mana satu awak nak? Kita nak Ustaz cakap senyum-senyum lah Ustaz. Garang-garang siapa nak, nanti lari. Betul tak betul?
Tu dia. Sallu, berselawatlah kamu semua. Wasallimu, dan bersalamlah kamu semua. Ini firman Allah Ta'ala. Jadi sebab itu para alim ulama, salah satu amalan yang mereka tak pernah tolak. Tak pernah tolak. Apa dia? Selawat. Jadi selawat apa yang bagus, Ustaz? Selawat apa bagus kita nak baca? Selawat syifa? Sebab saya sakit, Ustaz. Boleh, tak apa. Selawat apa lagi? Selawat nariyah. Ya. Selawat apa lagi? Apa bagus kita nak baca? Selawat apa ni, Ustaz? Ya. Sampai ada juga para alim ulama jelaskan, awak ada big problem, awak ada emergency besar, baca selawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Maksudnya apa? Tolong aku Rasulullah. Minta tolong pada Rasulullah pula, bukan minta tolong pada Allah. Orang tak ngaji, orang tak tahu. Tak boleh minta tolong pada Rasulullah. Syirik. Mesti minta tolong pada Allah. Ni orang tak ngaji, tak tahu. Orang tak ngaji. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis ni bukan Imam Tirmizi saja. Semua ulama hadis mengatakan betul. Betul. Boleh buat. Dia tanya dengan Rasulullah. Oh, ini cousin tanya cousin. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abbas ni pakcik Rasulullah. Abdullah ni sepupu Rasulullah. Cousin tanya cousin. Tapi cousin ni dia tahu dia punya cousin ni bukan sembarang-sembarang punya cousin. Ini Rasulullah. Jadi dia hormat cousin dia. Dia tak pernah panggil Rasulullah itu dengan nama, dia tak pernah panggil. Tak pernah panggil. Tak pernah panggil. Dan Rasulullah selalu panggil dia. Rasulullah tak pernah panggil dia dengan Abdullah. Tak ada. Rasulullah panggil, wahai anak saudara, wahai anak pakcik aku. Ya ibna ammi, kata Rasulullah. Dia panggil Rasulullah, dia tanya, kalau engkau dah wafat, kita ada problem. Macam mana kita nak minta tolong? Tu dia. Tu dia. Apa kata Rasulullah? Datang kubur aku. Panggil aku. Sebut nama aku, kata Rasulullah. Sebut nama aku, kata Rasulullah. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas umur dia tak panjang. Tak sampai 20 tahun. Umur dia tak sampai 20 tahun, dia meninggal. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar jadi khalifah. Ya, gantikan Sayyidina Abu Bakar. Kota Madinah kering kerontang. Banyak pokok-pokok, tanam-tanaman mati. Binatang-binatang ternakan mati, kebun-kebun mati, perigi-perigi kering, orang banyak kena sakit mati. Jadi sahabat-sahabat yang ada pada saat tersebut ngadu pada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar akhirnya teringat, aku pernah dengar dulu bila Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya Rasulullah, aku ada tu. Akhirnya dia pergi makam Rasulullah. Ya, dia minta tolong dengan Rasulullah. Dia seru nama Rasulullah. Turun hujan. Hilang penyakit. Tanam-tanaman hidup balik. Ya, perigi-perigi naik air balik. Penyakit-penyakit semuanya hilang. Ambil contoh para jemaah sekalian. Kita sebelum baca kitab ni, kita baca hadis 40. Ada tak hadis yang kita belajar? Rasulullah jelaskan apa? Nanti barang siapa di antara kamu semua yang hidup selepas aku mati, korang akan nampak banyak perpecahan kecoh-kecoh jadi. Rasulullah bilang apa? Balik pada ajaran aku dan balik kepada sahabat-sahabat aku. Betul tak Rasulullah? Zaman sekarang kecoh tak? Kecoh zaman sekarang. Nyawa manusia ada harga? Hukum Allah Ta'ala macam? Ada yang berani menghalalkan, ada yang berani mengharamkan, ada yang putar belitkan. Dah disebut makanlah daripada barang makan halalan thayyibah, tahu-tahu no pork no lard dia makan. Baik. Di mana belajar? Betul tak betul? Kenapa boleh jadi demikian?
Kenapa boleh jadi demikian? Ibarat zaman sekarang seperti zaman Saidina Umar. Walaupun adalah pokok-pokok hijau-hijau cantik, ya. Walaupun negeri kita tak ada perigi, betul kan dia? Tapi inilah keadaan dia zaman sekarang ni. Jadi kunci dia, jawapan dia satu. Satu balik pada ajaran Rasulullah. Nombor dua, balik kepada ajaran para sahabat-sahabat. Berarti apa? Balik kepada nasihat-nasihat para alim ulama. Dan kunci paling besar, apa Saidina Umar buat? Saidina Umar buat apa? Saidina Umar buat apa? Halo jemaah, selamat Hari Raya. Saidina Umar buat apa? Dia panggil Rasulullah. Seru nama Rasulullah. Jadi macam mana kita nak seru? Bukan macam cerita tu, budak Nora tu kan, tak ada bomo boleh challenge. Bukan. Ayam panggang, bukan. Bukan seru macam gitu. Tak ada. Macam mana seru Rasulullah? Baca selawat pada Rasulullah. Jangan putus baca selawat pada Rasulullah. Apatah lagi kalau orang itu baca maulud. Saya bila baca tentang Rasulullah ni, Masya Allah. La ilaha illallah. Seandainya ada Rasulullah depan mata kita ni, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selawat syifa ni boleh sembuhkan penyakit ke Ustaz? Ya, boleh. Boleh. Macam mana cara nak sembuhkan penyakit Ustaz? Baca selawat syifa hari-hari. Jangan pernah putus. Jangan pernah putus. Ya. Rugi kita kalau kita tak baca selawat. Tiap-tiap malam bila nak tidur, baca selawat para jemaah sekalian. Awak tengah potong bawang, tengah gantung langsir, naik raya ni kan? Tengah apa? Tengah buat kuih tart, isi nanas, ya? Tengah buat kek marble ke apa. Baca selawat. Lepas tu, ingat saya. Kesian saya tau. Tak minta lah. Tapi kalau kau kasih aku ambil. Awak nak baca selawat dekat dalam kitab Sayyidatina Khadijah ni. Ni ada selawat dia ni. Buka muka surat 9. Tengok tu. Allahumma anshur nafahati ridwani alaih wa amiddana bi asraril lati awda'taha ladaiha wa salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Siapa yang tak ada kitab tu, keluarkan handphone, ambil gambar. Tu muka surat 8 tu terjemahan dia. Ya Allah, taburkanlah hembusan keridaan-Mu kepadanya dan limpahkan kepada kami segala rahsia yang Engkau simpan di sisinya. Ya Allah, kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas suaminya, iaitu Nabi yang dipercayai, penghulu kita Nabi Muhammad, dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Nak baca selawat ni boleh tak? Baca selawat ni tak apa. Awak nak buat lagu macam mana? Terserah awak lah, lagu apa nak buat. Boleh tak apa. Nak buat lagu Siti Nurhaliza boleh. Nak buat lagu bayarlah. Mahal suara. Minum kopi dulu. Ya. Awak nak buat lagu apa, silakanlah. Ya. Nak buat lagu Hari Raya pun boleh. Ya.
Nak buat lagu apa? Terserah awak. Mana awak senang nak ikut. Ikut. Baca selawat. Gantung langsir, vacuum rumah, masak-masak, keluar rumah, jalan-jalan, pergi pasar, shopping-shopping, beli sudu garpu cantik-cantik kasih saya. Ya, beli cawan Royal Albert kasih saya. Baik para jemaah sekalian. Nanti kita cerita-cerita, nanti kita baca kitab sikit je. Dah dekat pukul 10.30 ni dah. Mari bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada muka surat 9, paragraf yang kedua selepas selawat. Terjemahannya adalah pada muka surat yang ke-8 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu sayyidina al-imam hadratul marhum al-muhaddits al-haramain asy-syarifin Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani radhiyallahu an. Wa qala sahibu mutarjamah hadzal kitab Syekh Fahmi Zamzam rahimallahu taala wa qad arada Allah taala li hadhihi sayyidit tahirah an tajma'a baina syarafid dunya wa izzil akhirah. فوصلت إليها أخبار سيد المرسلين وأخذت تتعرف عليها بتدبر وتفكر ويقين فرأت أنه المجمع على فضله المبين وأنه المشهود له بأنه التقي النفي الأمين وأنه الصادق المصدق. الله أكبر. والكريم الذي لا يلحق ولا يسبق. Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki, Allah taala yang berkehendak, li hadhihi sayyidit tahirah, kepada seorang perempuan yang suci, yang bersih, yang agung, yang mulia, antajma'a baina syarafid dunya wa izzil akhirah, supaya terkumpul padanya kemuliaan dunia dan kebanggaan akhirat. Maka sampai berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalin, penghulu segala utusan-utusan Allah, penghulu segala rasul kepadanya, dan beliau cuba untuk mengenalinya dengan pemerhatian yang teliti dan berkeyakinan. Maka beliau mendapati bahawa terhimpun pada baginda sallallahu alaihi wasallam itu kurniaannya yang nyata. Semua orang mengakui kepribadiannya dan sesungguhnya bagindalah yang diakui dengan ketakwaan, kesucian serta kejujuran. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang berkata benar. Wa annahu sadiqul musaddaq. Allahumma salli alaihi. Wal karimul ladzi la yulhaq wa la yusbaq. Dan yang pemurah lagi tiada seumpamanya dan tiada tandingannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti fahamlah kita di sini para jemaah sekalian, bahawasanya yang berkehendak sesungguhnya pernikahan antara dua manusia yang mulia, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya tercinta Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, adalah Allah, yang mana Nabi SAW merupakan seorang Nabi yang paling mulia, paling agung, paling besar, paling hebat, paling sepaling-palingnya. Tidak ada sifat cacat cela kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga Sayyidatina Khadijah, istrinya, adalah seorang perempuan wanita salihah, yang suci, yang bersih, yang mulia, yang agung. Maka bertemulah dua orang yang mulia ini, disatukan di bawah naungan Allah.
Maka apa iktibar kita boleh ambil para jemaah sekalian? Bagi kita yang belum kahwin. Ada yang belum kahwin ni? Dah kahwin semua ya? Alhamdulillah. Bagi kita yang ada anak-anak yang belum kahwin, anak bujang, anak dara. Kalau kita ada anak bujang, memanglah kita tak akan dapat orang perempuan yang akan jadi pasangan anak bujang kita seperti Sayyidatina Khadijah. Tak akan dapat. Begitu juga kalau kita ada anak dara yang kita nak nikahkan anak dara kita dengan seorang lelaki yang mana kita tak akan dapat lelaki tersebut seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan dapat. The one and only. Sayyidatina Khadijah tak ada 2 3 4 tak ada. Rasulullah pun tak ada 2 3 4 tak ada. Ya. Kalaulah kita ada anak dara, tahu-tahu ya kita nak kahwinkan dengan seorang lelaki, orang tanya, awak nak kahwinkan anak awak dengan siapa? Nabi Muhammad. Ni dah tak betul lah. Ya, panggil ambulan macam ni. Tak ya. Tapi pasti kita mahu kan? Kita kalau ada anak, kita nak anak kita pergi majlis perkahwinan berkat. Ya. Majlis perkahwinan pernikahan anak kita itu berjalan dengan baik. Rumah tangganya aman damai, rezekinya lancar, zuriat-zuriatnya alhamdulillah. Pasti kita nak kan? Pasti kita nak. Kena faham ni. Waqad aradallah, Allah yang berkehendak. Jadi kalau Allah berkehendak, ya ini khusus untuk Nabi Muhammad dan Sayyidatina Khadijah. Kita pula macam mana? Kalau Allah nak berkehendak kita kahwin, macam mana kita nak dapatkan kehendak Allah Ta'ala tu? Macam mana kita nak dapat kehendak Allah Ta'ala? Kena tengok diri kita. Ya, yang si perempuan, dia bukan Sayyidatina Khadijah. Yang si lelaki, dia bukan Nabi Muhammad. Jadi macam mana nak dapat macam Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah? Tanya pada si perempuan. Engkau anak siapa? Tanya pada anak lelaki. Engkau anak siapa? Oh, saya anak kepada bapa dan mak saya. Engkau ada mak bapak kan? Nak dapat kehendak Allah Ta'ala kan? Nak dapat berkat dari Allah Ta'ala kan? Nak dapat perlindungan dari Allah Ta'ala kan? Nak dapat sembuhnya daripada Allah Ta'ala kan? Jumpa mak bapak engkau. Ni bahasa saya lah. Kalau saya cakap dengan budak-budak. Ya? Anak murid saya banyak nak kahwin. Datang jumpa saya. Ustaz, ya saya. Ada yang cakap menggigil cakap takut. Padahal dia nak kahwin tu. Ya, saya nak minta berkat ustaz, saya nak jemput ustaz, saya nak kahwin, saya nak nikah. Terus saya tanya, ada mak bapak tak? Ada. Dah jumpa mak bapak? Belum. Silakan jumpa mak bapak. Nanti boleh jumpa saya. Tapi saya nak jumpa ustaz dulu. Gate tak kunci, silakan. Halau dengan cara baik. Ya. Saya dulu nak pergi haji para jemaah sekalian. Ya. Dari Hadramaut saya nak pergi haji. Kita pelajar-pelajar dulu di Hadramaut bila nak pergi haji, kita jumpa ulama-ulama, guru-guru kita pergi rumah orang minta doa semua. Semua cakap. Dia tengok kita semua. Ya, pelajar-pelajar ni ya. Ada dari Singapura saya seorang, dari Malaysia, dari Thailand, dari negeri-negeri macam-macam dari negeri ada. Ya. Tu dia tanya. Engkau orang datang rumah aku ni nak minta doa kan? Adalah saya Habib kata. Ada mak bapak adalah. Ada. Dah minta doa? Belum. Keluar kata. Pergi telefon mak bapak orang, minta doa, lepas tu datang sini. Nak macam ini? Ya. Barulah akhirnya apa yang dijelaskan tadi tentang Nabi akhir zaman, Nabi yang mempunyai karakter yang baik, perempuan Sayyidatina Khadijah yang mempunyai akhlak yang mulia, barulah akan turun kepada tak ada, tak boleh, tak ada.
Ingat para jemaah sekalian. Ya, ingat. Saya selalu pesan kepada anak-anak murid saya. Hari yang nak nikah tu, lagi hari yang nak nikah. Ya, hari yang nak nikah tu biasa apa? Dah siapkan lawa-lawa kan? Yang si pengantin perempuan dah dengan baju pengantin, dah dengan make-up, dah dengan inai, dah macam-macam. Make-up sekarang macam-macam make-up kan? Yang si lelaki dah sibuk samping dia pin sini, keris dia nak taruh mana sini, ke sini, ke sini, ke sini ke. Ya, dah macam-macam hiasan dah dekat atas kepala si pengantin perempuan. Ya, sini ada bunga kala kuning, sini ada bunga kala merah, sini ada bunga api, betul tak? Ya. Contohlah macam-macam kan dia. Betul tak betul Pak Jumaat sekalian? Kan dia. Apa bagus kita buat? Terus keluar ke? Lepas tu nak ambil gambar selfie, dia WhatsApp bakal suami dia WhatsApp dia. Betul tak betul? Kan dia? Ya. Nak keluar, ambil video, bye dia lah. Ya. Hari ni last day tu kita seorang, bye. Amboi. Betul tak betul Pak Jumaat sekalian? Lupa satu benda. Sering saya cakap kepada anak-anak murid saya, hari yang kau nak nikah tu, panggil mak bapak tu duduk atas kursi. Duduk dekat kursi. Engkau melutut depan mak bapak engkau. Cium kaki mak bapak engkau. Cium. Itu tak salah dalam agama Islam. Cium. Cakap. Keluar dari mulut ni cakap. Mak, bapak, saya nak keluar, saya nak nikah. Tolong doakan saya, ampunkan dosa saya. Halalkan makan minum saya. Keluar dari mulut ni cakap, air susu yang saya minum dari mak, tolong redhakan mak. Sampai mak dengan bapak tu cakap, ya aku ampunkan engkau. Kalau mak dengan bapak cakap gitu, habis dah para jemaah sekalian. Habis dah. Apa maksud saya habis? InsyaAllah rumah tangga tu selamat. Sampai ke keturunan semua selamat. Tak ada yang tak selamat. Ni intipati satu paragraf yang kita boleh dapat daripada pengarang kitab ini. Tengok pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Allah berkehendak. Jadi kita nak kehendak Allah Ta'ala. Nak berkat Allah Ta'ala. Sebab bila nak nikah ni dia bukan satu benda yang main-main. Jangan dijadikan benda main. Macam orang main dam, dia tikam sana. Ni bukan snake and ladder tau. Alam rumah tangga ni, ombak laut yang tak dapat nak kita agak-agak. Ombak dia kuat ke tak kuat ke? Ombak dia best ke tak best ke? Ombak rindu ke, ombak tak rindu ke, betul tak betul? Ombak tsunami ke, ombak ribut taufan ke, puting beliung ke, betul tak betul Pak Jemaah sekalian? Kita mahu ombak itu biar dia datang macam mana sekalipun. Biar dia sampai puting beliung sekali datang pun. Biar sampai halilintar pun datang pun, kilat kuat macam mana sekalipun. Mari sini datang. Kita punya apa? Kita punya penahan. Kita punya benteng pertahanan. Apa benteng pertahanan kita? Redha kedua orang tua kita. Dapat redha orang tua. Turun redhanya Rasulullah. Dapat redhanya Rasulullah. Turun redhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa berani ganggu? Siapa berani kacau? Tak ada satu makhluk pun yang berani kacau. Ya. Tak ada satu makhluk pun yang berani kacau. Nah, ni kita nak dapat ni. Ya. Mudah-mudahan awak kalau ada anak dara, ada anak bujang, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik. Mana tahu anak bujang awak menantu saya? Tak tahu kan? Mana tahu anak dara saya menantu awak? Tak tahu kan? Mudah-mudahan. Ustaz, anak saya pun kecil. Kita tak boleh cakap 5 tahun, 10 tahun akan datang, tak tahu. Apa jadi? Betul tak betul? Tahu-tahu dia dah habis sekolah, dia dah habis NS, dia dah kerja, tahu-tahu bapa nak kahwin. Adalah. Mak nak kahwin. Adalah. Dengan siapa? Anak ustaz. Alah. Adalah. Alah, bapa kenal lah ni lah. Siapa? Ini mak dia dulu ikut kuliah duha. Betul tak betul Pak Juan? Kita tak tahu.
Mudah-mudahan berkat Sayyidatina Khadijah, berkat Rasulullah, mudah-mudahan anak saya dan anak awak semua dapat jodoh orang yang baik-baik insya-Allah. Dapat zuriat pun yang baik-baik. Kalau lelaki handsome macam Rasulullah, kalau perempuan cantik macam Sayyidatina Khadijah. Handsome macam Ustaz Hasan tak ada ke? Awak tengok saya macam handsome begini. Tak handsome ke ni? Janggut saya dah sikat tadi, cantik tau. Adalah. La ilaha illallah. Baik, ada 4 minit lagi Pak Jemaah sekalian. Nak baca lagi sikit? Baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jemaah yang dirahmati Allah, dah jam 10.30, maka kita diminta untuk membaca surah Fatihah kepada adik seorang jemaah ini, Habibah binti Muhammad Ali, yang menyambut hari ulang tahunnya pada hari Jumaat ini. Oh, Masya Allah. Dan suaminya pula sakit. Allahu Rabbi. 2 minggu di hospital. Allahu Akbar. Ya, Kasmadi bin Sutar. Ya, Masya Allah. Baik para jemaah sekalian, kita baca surah Fatihah ya. Kita niatkan dengan berkat Masjid Asy-Syafa'ah, rumah Allah ini. Dengan berkat kitab Syama'il Muhammadiyah. Berkat orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi. Salah satu daripadanya cucu Nabi, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan juga berkat pengarang kitab ini, seorang ulama hadis yang besar, yaitu Imam Tirmizi rahimallahu ta'ala. Juga berkat pengarang kitab Al-Bushra, guru kami Al-Muhaddits Al-Haramain Asy-Syarifain, Maulaya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan penterjemah kitab ini Hadratil Marhum Kiai Fahmi Zamzam, dan yang menceritakan tentang kitab ini Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan dengan berkat bulan Sya'ban,
bulan nisfu Sya'ban yang akan datang ini, malam nisfu Sya'ban, dengan berkat orang tua kita semua, dengan berkat guru-guru kita semua, wabil khusus Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafiz, dan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang menyambut hari ulang tahunnya, mudah-mudahan dikurniakan panjang umur, kesehatan, dan dimakbulkan semua hajat-hajatnya oleh Allah Ta'ala. Dan hajat-hajat kita semua, mudah-mudahan Allah makbulkan. Seperti mana Allah berkatkan kita di bulan Rajab, begitu juga kita minta Allah berkatkan kita di bulan Sya'ban, dan sampaikan kita ke bulan Ramadan insya-Allah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, wa sihhatan fil rizq, taubatan qabla al maut, syahadatan inda al maut, maghfiratan ba'da al maut, afwan inda al hisab, amana min al azab, wa nasiba min al jannah, warzuqna an-nazara ila wajhika al karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.